Okay, kita masuk next part now. Still under solving trigo equation, but now soalan kita akan lebih spesifik. We have to solve cos theta plus minus sin theta using t equal to tangent theta over 2. Maksudnya nanti ini jadi senang sikit. Dalam soalan dia akan bagi tahu awak mesti guna substitution of t. Okay. Ini memang clearly dalam soalan dia akan cakap lah benda tu. So awak takkan confuse punya. Right. So substitution t tu datang daripada triangle ni. Triangle ni nanti kita nak guna kejap lagi. Saya terus pergi kepada contoh soalan lah. Kalau jawab cerita sekarang pun nanti nak guna kat bawah ni. Okay. Soalan dia macam ni. So by using t equal to tangent theta over 2, solve the equation for 0 up to 360. Pattern soalan dia memang macam ni lah. Clearly in the question awak ada nampak t kat situ. So awak tahulah, okay, ini soalan guna substitution t. Alright. So apa yang dia masukkan kat sini, kita tengok highlight ni, dia bagi tangent theta over 2. Maksudnya dia datang daripada half angle formula of tangent. Kenapa half angle? Sebab ni lah theta over 2. Separuh kan tu. So it's half angle formula. So half angle formula ni apa benda? Dia ada dekat 7.2. Dalam video YouTube ada 7.2 half angle formula. Dia memang straight away formula je. So formula half angle untuk tangent would be tangent theta equal to 2 tangent theta over 2 divided by 1 minus tangent squared theta over 2. Ini tak perlu hafal. Make sure awak tahu nak guna je. So dia datang daripada formula ni. Alright. So now dalam soalan dia bagi tahu tangent theta over 2 ni t. So kita ada ni kan, tangent theta over 2, tangent theta over 2. So kita dah boleh change this in term of t, means now our tangent theta akan jadi 2t over 1 minus t squared. Kita tukar tangent theta dalam sebutan t. Okay. Kenapa kita nak munculkan ni? Because next step we want to change cos and sin yang dalam soalan ni dalam sebutan t juga. So macam mana kita nak tukar tu? From tangent tu kita dah boleh start construct right angle triangle. Lukis right angle triangle. So theta ada kat sini. So semua orang ingat lagi, when it comes to tangent, it's opposite over adjacent. Tentang bahagi sebelah. So 2t and then 1 minus t squared will be at the base. So hypotenuse pakailah Pythagoras theorem. Saya tak tunjuk lah. Awak simplify lah Pythagoras theorem, akan dapat 1 plus t squared. Itu triangle kita ada fix. Setiap kali pun triangle t tu memang macam tu lah. Okay. So sekarang bila dah dapat macam ni, kita dah boleh dah tukar soalan dalam sebutan t. Okay, saya salin dulu soalan. We have 2 cos theta minus sin theta equal to 2. Okay, so for cos theta, ingat cos theta sama dengan adjacent over hypotenuse. Sebelah bagi hypotenuse, so 1 minus t squared over 1 plus t squared. And then untuk sin theta, it's opposite over hypotenuse. Opposite tentang bahagi hypotenuse 1 plus t squared. So ni yang kita nak substitute kat dalam soalan. So saya ganti satu-satu. 2t over 1 plus t squared equal to 2. Alright. So, biasanya memang kena tunjuk lah jalan kerja kita. Katalah contoh ni contoh keluar. Bukanlah contoh lagi, ni memang keluar dalam assignment. Okay. Maksudnya awak memang kena tunjuk dulu. Dia datang daripada half angle formula. And then muncullah sebutan t. After that, awak tunjuk. Okay, you can construct the triangle. And then sin and cos you can deduce in term of t. Baru awak berjaya tukar soalan successfully everything in term of t. Ini ada markah. Ini contoh soalan banyak markah lah. Step dia panjang kat sini. Okay. So bila kita dah berjaya tukar everything in term of t, kita kena simplify until dapat a proper quadratic equation kat sini. Alright. So saya check dulu denominator. Kebetulan denominator kita dah sama.
So saya pindahkan terus semua kepada side kanan, right side and then bracket kat atas semua saya buka terus lah. So we have 2 minus 2t squared minus 2t equal to 2 plus 2t squared. So simplify this up once again. We have 4t squared plus 2t equal to 0. Okay. Cantik lah. Biasa kat sini akan ada markah seterusnya. You get a correct quadratic equation. So bila dah settle, bolehlah factorize. Dia dah jadi macam case quadratic tadi kan. Factorize apa yang ada. So we have 2t plus 1. So now we will get two different case juga seperti tadi. So kita akan dapat 2t equal to 0, t would be 0. Second case yang kita dapat is 2t equal to negative 1, so t equal to negative half. Okay, dah dapat value t ni. Next step, kita tukar semula ikut arahan soalan. T tadi apa sebenarnya? Tangent theta over 2. Okay, so kita tukarlah t tu dalam sebutan tangent. So tangent theta over 2 equal to 0. Second case, tangent theta over 2 equal to negative half. Alright. So sekarang bila dah settle cantik macam ni, barulah kita start buat raka. Okay. Start from the range. So range original dalam soalan, saya patah balik kejap. Kita tengok 0 up to 360. Okay, saya salin lah. So original range is 0 up to 360. Okay, now kita punya soalan yang kita nak solve ni, alamak. Range kita yang dalam soalan sekarang dia dah jadi theta over 2. So maksudnya range kita dah berubah lah. Kita dah jadi theta over 2. Kalau nampak kat situ obvious kan, you have to divide by 2. So dia punya new range now will be 0 up to 180 only. Okay, dah cantik kat situ. Next kita pergilah second step, find acute angle. So kita ada two different case now seperti tadi, settlekan separately. Case number 1 we have arctangent of 0. Ini for sure dapat 0. And then second case, kita kena solvekan arctangent of half. Yang ni akan dapat arctangent half 26.57. Okay. Now kita sambung pula untuk third step. Sekejap Bermasalah pula dia ni. Okay. Sekejap. Mau saya yang bermasalah ke? Saya tak boleh tarik ke tepi. Okay. Saya tarik ke tepi. Kita sambung step seterusnya. Step yang ketiga, kita kena consider quadrant. So saya lukis ada dua benda berbeza lah. Sebab sekarang kita ada dua case yang berbeza. Okay. So untuk first case tadi, arctangent 0. So maksudnya tangent kita positif. So dia akan duduk dekat first quadrant. And then third quadrant. So first quadrant alpha itself. Third quadrant dia akan jadi 180 minus alpha. Okay. Walaupun dia kosong tadi, kita kena include juga sebab 0 is still an answer. Dia still jawapan. Jangan tiba-tiba dapat 0 awak nak reject benda tu. Tak boleh lah. Okay. And then untuk second case, we have tangent tadi negatif. Sebab dia negative half kat sini. So kita kena pilih negative quadrant. So dia akan jadi second quadrant dengan fourth quadrant. Okay, so second quadrant would be 180 minus ni tadi plus 180 minus alpha. Fourth quadrant would be 360 minus alpha. Alright,
So now last step kita nak listkan jawapan. Ingat kalau nak listkan jawapan, ingat awak punya tajuk kat bahagian range tadi. So in our case tajuk kita theta over 2. Saya tarik sekejap. Kalau buat theta kat sini nanti jawapan akhir awak akan salah lah. Alah, dia tak nak. Apa masalah benda ni? Ni tadi. Okay. Ni tadi tajuk kita theta over 2. So maksudnya untuk answer pun tajuk depan dia kena theta over 2 lah. Tak boleh tukar. Alright, saya tarik balik. So kita listkan jawapan ikut quadrant. Start from the first quadrant tadi 0. And then second quadrant 180 minuskan dengan alpha. So kita akan dapat 153.43. And then third case 180 plus 0. So 180. And then last one kita akan dapat 333.43. Okay. So kat sini lepas tu kena hati-hati. Always check your answer. Sebab sekarang kita punya tajuk tadi theta over 2 kan. Awak kena, saya kecilkanlah skrin. Alamak. Apa telah berlaku? Sorry lah ya. Benda ni menggila pula hari ni. Okay. So, apa yang saya maksudkan tadi, bila kita dah list all four answer, kita kena refer balik dengan range yang kita dah buat ni. Itu gunanya kita define range. So, kalau ikut range ni, jawapan kita 0 up to 180 sahaja. Dalam jawapan yang kita listkan ada 4 pilihan ni tadi. Ada 0, okay. 153, okay. 180, okay. Tapi last one tu, yang 333.43 tu, dah out of range. So, kena reject. Kita reject je terus. Sebab dia memang dah terkeluar daripada range. Okay. And then barulah kita simplify finally untuk theta. Sebab kita kena solve untuk theta. Kita tak nak solve theta over 2. So every single angle times by 2. So dapatlah 0. And then 306.86. And then last one 360. Bila masuk yang T ni, jalan kerja tiba-tiba dia jadi lagi panjang sikit lah. Dia panjang kat bahagian atas tu. Kita nak tukar everything in term of T tu, panjang sikit jalan kerja dia. Tapi lepas tu, start dah dapat value of T, kita still buat raka balik RAQA ni. Dia jadi step yang sama lah seperti biasa. Cuma hati-hati bahagian range ni. Kalau awak terlupa nak reject jawapan, then final answer akan salah. Okay. Kita cuba lagi sekali. Next question. Example 4. Saya besarkan skrin balik. Sekejap yo. Hari ni skrin tak memberi kerjasama. Dia lari-lari. Apa masalah dia hari ni? Ayo. Ya skrin saya hang. Okay. So kita cuba soalan yang seterusnya. Sama juga pattern dia. Tapi sekarang dia guna T equal to tangent theta. So we have to solve to cos 2 theta minus sin 2 theta equal to 2. Dia beza sikit daripada tadi. Tadi T tu sama dengan tangent theta over 2. Sekarang ni T tu tangent theta. Soalan kita dah jadi 2 theta. Saya highlight lah 2 theta. So bila nampak macam ni, tadi kita guna half angle. Sekarang kita kena guna double angle formula. Dia adjust sikit je lah. But then it's still the same formula. Untuk double angle kat situ, dia punya formula is tangent 2 theta equal to 2 tangent theta over 1 minus tangent squared theta. Dia punya formula sama je. Half angle dengan double angle. Dia punya angle je yang berbeza. Yang saya highlight colour kuning ni. Half angle dengan double angle dia beza kat bahagian tu je. Okay.
So, ikut arahan soalan, tangent theta kita ganti sebagai T. Maksudnya sekarang tangent to theta akan jadi 2T over 1 minus T squared. So, sama juga macam tadi, kita dah boleh start construct the triangle. Right angle triangle, 2 theta. So, opposite would be 2T. Base 1 minus T squared. So, hypotenuse akan dapat 1 plus T squared. Okay, dah jadi cantik macam ni. Soalan kita cos dengan sin dah boleh tukar dalam sebutan T. So, sin 2 theta seperti biasa, opposite over hypotenuse. That would be 2T over 1 plus T squared. Ni sama je macam tadi. Angle je lain sikit. So, cos would be adjacent over hypotenuse. So, 1 minus T squared over 1 plus T squared. So, soalan tu saya tukar terus. So, we have 2 cos, so 1 minus T squared, 1 plus T squared, and then minus sin, so 2T, 1 plus T squared equal to 2. Okay, and then simplify sama jugalah macam tadi kita buat. Kembangkan apa yang boleh, lepas tu hilangkan bahagian bawah. So 2 minus 2T squared minus 2T equal to 2 plus 2T squared. So we get 4T squared plus 2T. Dia sama macam equation tadi. Betulan dia sama. Sebab sekarang ni angle je berbeza. Equation dia equation yang sama. Okay, so ikut step tadi kita factorize kan. So 2T dia akan jadi 2T plus 1. So saya pergi laju je lah yang ni. T equal to 0. Second case T equal to negative half. Okay, and then kita tukar balik. T tu apa? Dalam soalan T is tangent theta. So kita tukarlah T tu jadi tangent theta semula. Tangent theta equal to 0. Tangent theta equal to negative half. So step dia exactly the same dengan soalan sebelum ni. Cuma beza dia kali kita dapat theta over 2. Sekarang kita dapat theta. Okay. So kita dah boleh start buat raka. So start from the range. So range dah tak perlu ubah lah sebab dia dah memang cantik theta. 0 up to 360. And then kita ada acute angle. Acute angle ni pun sama case macam tadi lah. The first one would be 0. Second case kita akan dapat 20. Apa tadi? 26.57. And then saya ulang juga, saya pergi laju je yang ni. Considering the quadrant, ini pun sama juga macam tadi. Dia tak ada beza pun. So dia duduk dekat first quadrant dengan third quadrant. Untuk second case, dia akan ada dekat second quadrant and fourth quadrant. So now kita dah boleh list final answer. So tajuk kita yang ni je beza. Tadi theta over 2, sekarang tajuk kita ikut range theta. So theta lah dia. And then kita teruslah listkan jawapan. So start from 0. And then 153.43. 180. And then last one would be 333.43. Okay. Bye, right? Jawapan kita sampai sini je. Okay. Macam tadi kan. Saya tarik atas sikit beza dia dengan tadi. Tadi saya naik atas. Tadi kita dapat jawapan yang sama. Ada 4 pilihan jawapan kat atas ni. Saya highlight. Tapi yang last tu saya reject sebab terkeluar daripada range. Dia exactly dia sama. Okay, lepas tu yang bawah tu kita simplify lah. Okay. Yang case sekarang ni kita dapat 4 pilihan jawapan yang sama. Semua ada dalam range. Maksudnya semua kita accept lah, kita tak reject. Tapi okay, benda ni berlaku ada special case sikit sebab kita ada case kosong. Okay, bila dia 0 ni dia duduk atas paksi sebenarnya. Okay, ini baru first rotation kan. Baru pusingan pertama untuk tangent 0 tu. Oh, dia baru pusing sekali. Okay.
So kita kena consider dia berpusing lagi sekali lah second rotation sebab angle ni 0 lah, dia baru terjadi macam ni. So kalau nak dapat second rotation, semalam kita dah discuss kita kena plus 360. So kalau 0 tu saya plus 360, kita dapat 360 which is included dalam kita punya range. 360 termasuk dalam range tu. So saya kena include juga 360 as our final answer. 360 termasuk kat situ. And this only happen if we get 0 angle tu lah kat situ. Kalau soalan kita 0 tu tak ada, takkan terjadi case macam ni. Kena tambah jawapan kemudian untuk second rotation ni. Okey ke yang ni? Okay. Oh, okey aja. Okey, kalau okey kita pergi last question for today. Nak habis masa dah. Okey. Still dalam subtopik T lah. Okay. So, given that we have tangent x equal to t, ini hint dalam soalan yang maksudnya awak kena guna substitution t, express tangent to x in term of t. Ni senang sangat lah ni. Okay, ingat seperti tadi kita bermula dengan double angle formula. So, tangent to x will be 2 tangent x over 1 minus tangent squared x. And then because tangent x kita substitute sebagai t, so dapatlah 2t over 1 minus t squared. Settle terus. Okay. Ingat kena guna double angle formula lah. Kalau tak tunjuk yang ni nanti tak ada markah. Dia datang daripada double angle formula. Yang tu mesti tunjuk. Okay. And then moving on part B. Use the result in part A. We have to express soalan ni dalam sebutan t. Okay, so dia sambungan lah. Daripada tadi kita ikut je. So from this kita boleh construct triangle. Ingat step tadi sama je. Cuma sekarang angle tu saya letak sebagai 2x. So we have opposite to t. Base is 1 minus t squared. Hypotenuse akan jadi 1 plus t squared. So now everything we change in term of t. So jadi 5. Sin 2x jadi in term of t jadi 2t. 1 plus t squared. Cos would be 1 minus t squared over 1 plus t squared minus 1. Okay. So now we have to simplify this sampai dapat target yang dia nak ni. Saya bulatkan sekarang. Target yang dia nak. So kalau kita nampak kat situ, itu sebenarnya dalam bentuk pecahan. So maksudnya semua ni saya kena ikut denominator. So kalau kita check kat sini, alright, the first two fraction, denominator dia dah sama. So tinggal the satu ni je, munculkan dalam bentuk pecahan, akan jadi 1 plus t squared over 1 plus t squared. So now semua saya dah boleh gabung terus Dia akan jadi 10t minus 2 plus 2t squared minus 1 minus t squared. Lepas tu kita simplify lah apa yang boleh. So we get t squared plus 10t minus 3 over 1 plus t squared. Dapatlah apa yang dia suruh show. Okay. Settle. Now moving on part C. So C ni dia kata given that the function solve when our fx equal to 4. So fx ni apa yang kita dah express dalam sebutan t tadi kan. So kita dah boleh tukarlah dia kepada sebutan t. So dia akan jadi t squared plus 10t minus 3 over 1 plus t squared equal to 4. Saya zoom sekejap. Okay. So now kita nak solve bahagian ni je. Yang tadi kita dah ignore dah. Okay, kita terus fokus kat sini. Nak solve t seperti biasa, first kita kena jadikan dia proper quadratic dulu. So rearrange this. Susunlah cantik-cantik sampai dapat proper quadratic equation. Okay. Mesti dapat quadratic yang betul lah. Sini biasa confirm ada markah. Kalau quadratic dah salah, the rest of the step confirm salah lah. Okay.
dah dapat quadratic, next step you have to factorize this out. So factorize this, we have 3t minus 7, t minus 1. So we get two different case. First one would be t equal to 7 over 3. Second one, t equal to 1. Okay. After that, kita start buat, sebelum start buat rangka, kita tukar dulu. Kita tukar jadi sebutan tangent dulu. So tangent theta, soalan ni bukan theta, soalan ni pakai x kan tadi. Saya salah simbol. So tangent x equal to 7 over 3. And then second case, tangent x equal to 1. Barulah kita start defining the range. So range soalan still x, maksudnya 0 up to 360. Now we have to find the acute angle. Remember we have two different case, so kena settlekan satu-satulah. So case number 1, arctangent of 7 over 3. Case number 2, arctangent of 1. Arctangent 1 ni senang, 45 terus. Okay, so arctangent 7 over 3 should be 66.8. Ni saya pergi laju je ya, sebab saya step dia berulang-ulang je. Next part, kita considering the quadrant. So dia positive quadrant je. Positive angle. Tapi dia positive quadrant jugalah. So untuk yang first case ni, dia akan duduk dekat first quadrant and then third quadrant. So alpha dengan 180 plus alpha. And then untuk second case pun sama, because dia positif kat situ, so dia akan duduk dekat first quadrant and third quadrant juga. Dia tak ada beza. Beza dia sebab alpha dia berbeza je. So dua-dua kita kena kira. And then last step, list down your answers. So finally x will be equal to, start from the first one, so we have 45. And then 66.8. 180 plus 2, kita dapat 225 plus 1, 246.8. Settle. Solving bawah ni patutnya dah relax lah, dah expert lah. Yang part atas tu je tadi, bila melibatkan show dalam bentuk substitution T, dengan after that awak nak kena munculkan triangle tu, yang tu kena hati-hati sikit. Itu je benda baru yang awak belajar.